Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang saya hormati Dr. Azizah binti Mat Yusof, pensyarah bagi tugasan VKMB 1011 Pembangunan Masyarakat 1. Kami daripada kumpulan 7 memilih tajuk iaitu perkahwinan orang Melayu dan perkahwinan orang Kristian. Kami kumpulan 7 terdiri daripada 3 orang, iaitu saya yang pertama Muhammad Arif bin Syarizam, nombor metrik 284055. Yang kedua Muhammad Aidil Adaha bin Cik Mat Yusof, nombor metrik 289124. Dan yang ketiga Adlis Teben, nombor metrik 288996. Okey, kita masuk kepada pengenalan. Adat istiadat perkahwinan Melayu merupakan adat yang paling menarik. Adat tersebut dapat digambarkan secara teratur dari satu tahap ke satu tahap, bermula daripada seseorang lelaki hendak memperisterikan seorang perempuan sehinggalah berakhir dengan majlis perkahwinan, iaitu saat pasangan itu menjadi suami isteri yang sah. Adat istiadat tersebut kini merupakan adunan daripada unsur-unsur animisme, Buddha, Islam dan Barat. Seterusnya, secara terperinci adat istiadat yang dilakukan di Malaysia ini berbeza-beza. Hal ini bergantung pada keadaan masyarakat yang melakukannya, iaitu sama ada di kampung, pekan ataupun bandar. Sebenarnya dalam adat perkahwinan masyarakat Melayu terdapat beberapa peringkat penting seperti merisik, meminang, bertunang, akad nikah dan bersanding. Pada zaman sekarang, masyarakat Melayu sekarang benar-benar berpegang dengan amalan dan tradisi yang diwarisi sejak turun-menurun. Namun ada juga tradisi dan adat-adat yang semakin dilupakan. Seterusnya adalah dipercayai adat istiadat Melayu yang berkaitan dengan perkahwinan adalah salah satu daripada unsur kebudayaan Melayu yang masih unggul dan dipertahankan sejak dahulu dan diamalkan turun-menurun sehingga sekarang, biarpun adat tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan pembaharuan. Kita masuk kepada merisik. Adat merisik merupakan peringkat pertama dalam hubungan perkahwinan. Ianya melibatkan pertemuan antara wakil keluarga lelaki dengan wakil keluarga perempuan. Adat ini bertujuan untuk mendapat restu dan mengenali keluarga bakal tunang terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang besar untuk berkahwin. Seterusnya, merisik atau menengok merupakan adat tradisi masyarakat Melayu kita yang makin jarang diamalkan oleh generasi sekarang. Bertujuan untuk menengok ataupun isnomin dengan meninjau keadaan si gadis yang menjadi idaman si teruna. Khususnya, merisik lebih merupakan satu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan rahsia. Seterusnya, oleh sebab itulah amalan merisik boleh dikatakan tidak dilakukan pada masa sekarang. Adat ini sebenarnya wajar diteruskan oleh generasi masa kini agar tidak ditelan titik zaman, di samping manfaatnya yang baik bagi semua pihak. Okey, kita masuk kepada meminang. Maksud meminang ialah menanyakan persetujuan daripada pihak perempuan sebelum adat meminang dilakukan. Pada zaman silam, adat menghantar tanda akan didahului dengan adat menghantar mas kahwin dan wang berbelanja kepada pihak pengantin perempuan, terutamanya apabila upacara perkahwinan itu ditangguhkan untuk beberapa bulan. Antara barang tanda yang diserahkan kepada pihak perempuan ialah cincin emas atau belian serta diiringi dengan barang-barang sampingan seperti buah-buahan, kasut, baju dan sebagainya. Setelah diketahui bahawa gadis tersebut belum berpunya, pihak keluarga lelaki akan menetapkan hari untuk menghantar satu rombongan meminang. Wakil dari pihak lelaki yang biasanya dipilih dari kalangan orang tua-tua akan diutuskan oleh ibu bapa lelaki tersebut untuk mewakili mereka meminang anak dara yang telah dipilih. Ibu bapa kepada anak dara tersebut tidak akan memberi jawapan yang muktamad kepada pihak yang datang meminang kerana mengikut adat, mereka sepatutnya diberi tempoh untuk memberi jawapan atau dipanggil bertangguh. Terusnya, setelah tamat tempoh yang diberikan, biasanya 2 hari, ada juga yang sampai seminggu, pihak perempuan akan menghantar rombongan yang dihadiri oleh orang tua-tua yang mewakili pihak mereka untuk memberikan jawapan. Kita masuk kepada pertunangan. Sebelum majlis pertunangan, yang pertama, sepanjang tempoh di antara majlis merisik ke majlis pertunangan, kedua keluarga dibenarkan untuk berhubung, mengetahui perkara-perkara berhubung peminangan,
seperti tarikh pertunangan, jumlah belanja hantaran, cincin pertunangan, hadiah sepersalinan yang patut dibawa oleh pihak lelaki dan jumlah ahli keluarga lelaki yang akan hadir menghadiri majlis pertunangan. Yang kedua, dalam masalah belanja hantaran pula, ada 3 jenis kategori belanja boleh menjadi pilihan sama ada belanja sama naik, iaitu sama-sama mengeluarkan belanja hantaran. Belanja hantaran serta sebah satu, iaitu sebagai contohnya, jika belanja hantaran RM5,000, ada hadiah iringan selengkapnya dan belanja hantaran luar serba satu, luar mas kahwin dan luar upah nikah, iaitu nilai selain wang hantaran tidak disebut dalam pertunangan. Okey, kita masuk kepada semasa majlis pertunangan. Pertama, ibu dan bapa perempuan yang dipinang, ketua kampung, imam dan ahli agama dan waris terdekat keluarga perempuan akan berada di ruang perbincangan, sementara sekumpulan ahli keluarga pihak perempuan yang lain akan menunggu di halaman rumah bagi tujuan mengalu-alukan kedatangan rombongan keluarga lelaki. Seterusnya, menyambut hadiah sepersalinan yang dibawa oleh keluarga lelaki. Yang kedua, semua alatan dan hadiah yang dibawa diletakkan di tengah-tengah majlis. Biasanya diletakkan bersebelahan dengan barangan hadiah pihak perempuan untuk diberi kepada pihak lelaki. Berinai. Majlis berinai di dalam masyarakat Melayu terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama iaitu berinai curi. Berinai curi ini biasanya diadakan pada waktu petang, hari selepas hari. Yang iaitu tangan dan tapak kaki bakal pengantin perempuan diinai. Bakal pengantin perempuan dihiasi dan didudukkan di atas pelamin. Yang kedua iaitu berinai kecil. Berinai kecil pula dilakukan selepas berinai curi dan ia selalunya dilakukan di sebelah petang. Bakal pengantin perempuan dihiasi dan didudukkan di atas pelamin. Seterusnya yang ketiga, berinai besar. Berinai besar pula ianya dijalankan pada malam sebelum majlis langsung atau selepas majlis akad nikah untuk para jemputan khas daripada kedua belah pihak pengantin. Pengantin perempuan akan memakai inai pada kesemua jari tangan dan kaki, termasuklah pada tapak tangan. Pengantin lelaki hanya memakai inai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada sebelah tangan sahaja. Pada zaman ini, perkahwinan Melayu hanya membuat majlis berinai secara kecil-kecilan kerana faktor kos yang tinggi. Kita masuk kepada akad nikah. Akad nikah merupakan satu acara paling dalam perkahwinan masyarakat Melayu yang mana rata-ratanya beragama Islam. Upacara ini dijalankan selepas segala perjanjian yang dikenakan kepada pihak lelaki telah dilaksanakan, seperti wang belanja, mas kahwin dan barangan lain seperti mana yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Seterusnya, akad nikah boleh dilakukan di masjid, di pejabat kadi ataupun di rumah pengantin perempuan dan dijalankan oleh tok kadi ataupun imam. Di dalam upacara akad nikah, bapa pengantin perempuan perlu menjadi wali untuk pernikahannya anaknya. Pengantin lelaki akan duduk di atas 9 tikar di tengah-tengah majlis. Tok imam atau tok kadi akan menemui pengantin perempuan di dalam bilik untuk bertanyakan sama ada dia bersetuju ataupun tidak dengan pernikahan itu. Tok kadi juga akan membacakan ketubah nikah dan menerangkan secara umum akan tanggungjawab suami isteri dan lain-lain hal berkaitan rumah tangga dari sudut agama. Tok kadi atau imam akan membacakan lafaz nikah sambil berjabat tangan dengan pengantin lelaki, dan pengantin lelaki dihendaki mengulangi ataupun mengulangnya sebaik saja tok imam menguncangkan tangannya. Lafaz nikah berbunyi, aku nikahkan di kau nama pengantin perempuan dengan mas kahwin sebanyak mengikut negeri tunai, dan disebut oleh pengantin lelaki dengan lafaz berbunyi, aku terima nikahnya, sama seperti yang dilafazkan oleh tok kadi. Saksi akan mengesahkan sama ada lafaz tersebut jelas didengar ataupun tidak. Sekiranya tidak jelas, pengantin lelaki tersebut akan mengulanginya sehingga saksi tersebut berpuas hati. Doa selamat akan dibacakan sejurus selepas itu sebagai tanda kesyukuran kerana kedua mempelai telah selamat diijab kabulkan. Terima kasih Cik Arif. Saya Adlis Tabon, nombor matriks 288996, akan menyambung pembentangan tersebut, iaitu Majlis Perkahwinan Orang Melayu. Majlis perkahwinan juga dikenali sebagai hari langsung atau hari bersanding. Ia merupakan kemuncak istiadat perkahwinan. Daripada hari inilah pengantin digelar raja sehari. Fasa terakhir dalam adat resam perkahwinan masyarakat Melayu adalah upacara persandingan ataupun dipanggil majlis perkahwinan. Upacara menyambut menantu oleh kedua pihak akan disambut dengan meriah bila mana pengantin diarak dengan pasukan kompang dan pencak silat.
Di sesetengah tempat, pengantin lelaki terpaksa melalui beberapa halangan di hadapan tangga, di muka pintu, atau di atas pelamin untuk mendapatkan pengantin perempuan. Pengantin akan bersanding di atas pelamin yang dihias indah, dan antara yang terdapat di atas pelamin ialah bunga pahar. Para jemputan terutama dari wakil kedua mempelai akan dipersila untuk menepung tawar pasangan pengantin di atas pelamin. Pengantin lelaki akan diarak dengan paluan kompang dan diiringi dengan bunga manggar dari rumah penanggak menuju ke rumah pengantin perempuan. Kedatangan rombongan pengantin lelaki akan disambut dengan taburan beras kunyit. Pengantin perempuan akan menyambut kedatangan pengantin lelaki, dan kemudiannya pasangan pengantin akan dibawa ke halaman rumah dan duduk di atas has yang disediakan. Terusnya, konsep perkawinan di dalam agama Kristen Roman Katolik. Pengenalan. Pada dasarnya, agama Kristen memandang perkawinan sebagai satu ikatan suci antara seorang lelaki dengan seorang wanita untuk sepanjang zaman. Oleh karena itu, penceraian dalam agama Kristen tidak diiktiraf sama sekali. Seorang lelaki hanya dibenarkan berkawin sekali sahaja seumur hidup, demikian juga wanita. Definisi konsep perkawinan agama Kristen Roman Katolik. Perkawinan mendapat kedudukan yang cukup tinggi dan mulia di dalam agama Kristen Roman Katolik. Perkawinan bukan sahaja institusi kemanusiaan semata, malahan ianya merupakan perancangan yang bermula daripada Tuhan. Perkawinan dalam agama Kristen Roman Katolik ialah penyatuan antara lelaki dan perempuan yang diasaskan kepada peristiwa Adam dan Hawa, yang dicipta Tuhan sebagai gambaran kasih sayang melalui image ataupun gambaran Tuhan kepada bangsa manusia. Terusnya, syarat-syarat dalam perkawinan agama Kristen Roman Katolik. Syarat penting yang menjadikan perkawinan di dalam agama Kristen Roman Katolik itu sah, yaitu yang pertama, kedua-dua pihak lelaki dan perempuan mesti ada kemahuan atau kehendak. Kedua, tidak terdapatnya halangan-halangan seperti mana yang telah ditetapkan oleh canon law. Yang ketiga, upacara perkawinan. Yang keempat, pasangan pengantin lelaki dan perempuan. Syarat ini terikat dengan syarat pihak lelaki dan perempuan hendaklah bersetuju untuk menjadi pasangan suami istri. Yang kelima, dua orang saksi lelaki dan perempuan. Saksi-saksi tidak boleh mempunyai hubungan begitu rapat seperti adik-beradik dan sebagainya, dan hendaklah berumur 21 tahun ke atas. Yang keenam, orang yang menerima perjanjian kawin yaitu paderi. Selain itu, bentuk perkawinan dalam agama Kristen Roman Katolik. Menurut Undang-Undang Agama Kristen, bentuk perkawinan di dalam agama Kristen Roman Katolik hanya dibenarkan pada satu bentuk perkawinan sahaja, yaitu berkawin seorang sahaja antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, yaitu monogami. Bermaksud perkawinan ramai adalah tidak dibenarkan sama sekali di dalam agama Kristen, terutamanya dalam agama Kristen Roman Katolik. Pada dasarnya, undang-undang perkawinan agama Kristen Roman Katolik adalah berpandukan 3 sumber. Kitab Bible, undang-undang gereja yang dinamakan canon law, dan juga undang-undang sivil. Pendaftaran perkawinan di Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, perlu dilaksanakan yaitu di bawah undang-undang perkawinan dan penceraian orang bukan Islam. Seterusnya, semua agama selain penganut agama Islam tertakluk kepada peraturan ini. Namun, pengupacaraan perkawinan tersebut bebas mengikut adat resam agama masing-masing, sama ada di gereja, kuil, dan sebagainya. Seterusnya, kursus asas perkawinan bagi agama Kristen. Pra-perkawinan yang dianjurkan oleh denominasi masing-masing. Kursus ini adalah salah satu syarat yang dihaskan untuk memberi pasangan pengantin persediaan dalam kehidupan baharu sebagai unit keluarga. Ini akan membantu individu mengalami keterbukaan dalam menerima pasangan mereka yang berbeza pandangan, sikap, dan kekurangan. Kursus pra-perkawinan ini adalah antara langkah untuk mengurangkan statistik penceraian yang sebenarnya dilarang oleh masyarakat yang beragama Kristen. Seterusnya, asas perkawinan dalam agama Kristen Roman Katolik. Pemilihan pasangan. Kebiasaannya kebanyakan individu memilih untuk berkawin dengan orang yang sama taraf, sama ada dari segi bangsa, kumpulan etnik, dan agama. Justru kaum lelaki dan perempuan lebih suka untuk berkawin jika mereka mempunyai kesamaan,
dari segi sosial dan latar belakang pembelajaran. Agama Kristen Roman Katolik tidak menetapkan syarat-syarat khusus dalam memilih pasangan, asalkan masing-masing saling menyukai dan bersesuaian. Pertunangan. Di dalam tempo pertunangan merupakan persediaan pasangan dalam membuat perencanaan teliti. Majelis perkawinan termasuklah tarik perkawinan, pakaian pengantin, pengapit, dan sebagainya. Di kalangan penganut Roman Katolik dikehendaki mengumumkan mengenai pertunangan mereka kepada orang ramai sekurang-kurangnya 3 kali hari Ahad sebelum perkawinan. Seterusnya saya serah kepada Cik Aidil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aidi Adaha bin Cik Majusuh, nombor metrik 289124. Terima kasih kepada Encik Adli. Saya teruskan pembentangan ini. Akad perkahwinan dalam agama Kristian Roman Katolik. Asas akad perkahwinan di dalam agama Kristian ialah perjanjian. Menurut agama Kristian, upacara melaksanakan akad perjanjian perkahwinan mestilah dilaksanakan di gereja. Perjanjian nikah di atas merupakan satu upacara terpenting yang merupakan acara perasmian perkahwinan agama Kristian. Sebelum perjanjian tersebut dilafazkan, paderi terlebih dahulu mengingatkan pengantin lelaki dan perempuan tentang persetujuan untuk berkahwin dan kesediaan untuk menerima tanggungjawab sebagai suami isteri. Kemudian diteruskan dengan upacara pemberkatan perkahwinan oleh paderi dan diikuti dengan upacara pemberkatan cincin. Sebaliknya, di dalam hal-hal tertentu, lafaz akad perjanjian nikah ini tidak diperlukan bagi mengesahkan perkahwinan, khususnya di negara-negara barat seperti Amerika dan lain-lain. Perkahwinan ini dinamakan perkahwinan adat resam. Perkahwinan ini merujuk kepada pasangan yang tidak berkahwin tapi telah tinggal sebumbung dalam satu tempoh yang lama, maka mahkamah akan mengisytiharkan mereka sudah berkahwin. Simbolik pakaian. Pakaian pasangan pengantin yang berkahwin di gereja dikhaskan berwarna putih bagi pengantin wanita dan pengantin lelaki berkemeja putih dan berkot putih, sesuai dengan pengertian bahawa upacara tersebut suci dan diperkenankan oleh agama Kristian. Pengantin wanita akan memakai veil di kepala yang menutup wajahnya sebelum dinikahkan oleh paderi. Ini adalah simbolik kepada kehidupan wanita yang masih suci dan hanya terbuka serta akan diperlihatkan kepada suaminya selepas dinikahkan. Warna pakaian ahli keluarga yang berada di gereja juga dikhaskan berwarna cerah sebagai simbolik bahawa hari tersebut merupakan hari yang menggembirakan dan dinantikan. Penggunaan muzik pujian dan penyembahan. Masyarakat Kristian secara amnya Rom Katolik dikenali dengan instrumen piano dan gerejanya. Kerana masyarakat Kristian menggunakan muzik sebagai alat untuk menaikkan pujian penyembahan dengan lagu-lagu rohani. Perayaan Krismas sebagai contoh lagu rohani seperti Holy Night dinyanyikan oleh pengganut agama Kristian untuk tujuan penyembahan secara rohani dalam bentuk nyanyian. Muzik yang dinyanyikan akan mengiringi pengantin berjalan dari pintu masuk ke altar ketika menyarung cincin dan perarakan pengantin keluar dari gereja. Pemberkatan perkahwinan. Pemberkatan pasangan pengantin dan sedikit khutbah atau ulasan dari paderi akan diadakan sebelum pengantin melafazkan janji dan ucapan kepada sesama sendiri. Paderi juga akan memberkati sepasang cincin yang akan menjadi contoh ikatan pernikahan pada hari tersebut sebelum disarungkan kepada pasangan wanita dan pengantin lelaki atau sebaliknya. Animasi kemodenan. Pasangan pengantin akan mengadakan sesi bergambar sebagai pasangan yang sah, bergambar dengan paderi yang menyatukan mereka dan ahli keluarga.
sesuai dengan pendokumentasi akan disimpan oleh gereja bagi rujukan dan bukti. Pihak gereja akan meminta pasangan menandatangani perjanjian perkahwinan ketika lafaz pernikahan. Dokumen yang ditandatangani akan dibawa ke Jabatan Pendaftaran Negara oleh pihak yang ditugaskan untuk mengesahkan dari aspek peraturan sebagai penduduk Malaysia. Upacara perkahwinan merupakan salah satu elemen penting yang mengesahkan sesebuah perkahwinan dalam agama Kristian. Pengantin perempuan akan memakai pakaian putih menutup muka dan kain jarang di kepala, membawa bunga. Setelah pengantin perempuan dilepaskan oleh ayahnya kepada pengantin lelaki di atas atras, seorang padri akan melafazkan ikrar pernikahan di hadapan khalayak ramai. Satu tradisi jamuan makan diadakan diikuti dengan tari-menari dan lagu-lagu. Kebanyakan pengganut agama gereja Roma Katolik tidak setuju dengan adanya perkahwinan private yang dijalankan di gereja-gereja kecil. Kesimpulannya, perkahwinan adalah upacara yang penting di gereja Roma Katolik dan Orthodoks Barat. Kesimpulannya, sekiranya adat perkahwinan ini terus dilupakan, maka tamadun sesebuah negara terjejas. Seperti kita ketahui, adat istiadat merupakan tingkah laku sosial, cara berfikir dan cara bertindak sesebuah masyarakat yang terbentuk setelah dilakukan berulang kali dengan tokoh tambah menurut keperluan dan cara berfikir masyarakat tersebut. Perkahwinan menurut Islam begitu mudah. Syarat-syarat sah dan segala rukun nikah yang perlu dipatuhi tertulis jelas. Adat merisik, berarak, bersanding, berenai, makan suap dan menepun tawa hanya merupakan adat istiadat tambahan daripada pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Kita beranggapan tradisi perkahwinan Melayu harus dah diperlihatkan diamalkan selagi ia tidak melanggar hukum syarak dan menyalahi hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Agama Kristian pula memandangkan perkahwinan sebagai satu ikatan suci antara seorang lelaki dan seorang wanita untuk sepanjang zaman. Justeru undang-undang tersebut amat penting kerana perkahwinan dianggap asas kepada pembentukan komuniti agama Kristian yang menggambarkan imej Tuhan. Sekian pembentangan dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih.